Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا المسلمين حيا وميتا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menjadikan kita, yang menciptakan kita daripada ketiadaan kepada ada ni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah sebagai Tuhan yang patut, yang layak bagi kita sebagai hamba mengabdikan diri kepadanya dengan ketiadaan kita itu kufur terhadap dia. Jangan kita kufur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita itu langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu alhamdulillah hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita, kitab Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala, sakut paut dengan masalah iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan menjadikan perbuatan kita. Masalah bahasa Arab panggil af'al al-ibad, iaitu perkerjaan hamba. Perkerjaan hamba tu kita sebagai orang Islam wajib kita beriman kata Allah sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan. Bukan kita yang menjadikan perbuatan kita. Bahkan kita yang berlaku. Yang berlaku, yang buat. Yang orang kata halih rupa cara daripada dia kepada gerak, daripada gerak kepada dia. Ada ulang gati gitulah. Daripada benda yang tak masak, kita masakkan. Daripada tak berjalan kepada berjalan. Daripada bangun kepada duduk. Daripada tidur kepada orang kata hidup semula, khabar semula. Tu makna kata perbuatan kita tu. Iaitu semua itu adalah masuk di dalam kejadian Tuhan belaka. Seolah kata gitulah orang kata kita nak mengaji pula pada perjumpaan kita sekali ni. Baik. Mari kita tengok sedikit daripada perkataan Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala. Ia kata, qala rahimahullahu ta'ala wa min qawli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara pegangi ahli sunnati wal jamaah. Al-qaw di sini dengan makna i'taqadah, makna pegangi.
Sebagaimana katanya ulama-ulama ahli tauhid, ulama-ulama yang bercara masalah lugah Arabiah. Tu makna orang alim daripada kalangan ulama. Lafaz qaum apabila kita guna isti'mal di dalam ilmu akidah dinamakan pegengih. Kalau kita isti'mal di dalam orang panggil kata istilah tok fiqh, orang panggil pendapat, ra'yu. Tu dia. Gitulah orang yang alim, orang pandai yang duk mengajarkan kita dan kita ambil ilmu daripadanya. Menyalahi orang yang tak erti, orang yang orang panggil kata tidak mempunyai kebenaran dalam masalah ilmu, yang tahu perkara tak betul dengan hakikat, orang panggil orang yang jahil. Itu adalah satu hak puak dia lah. Situ kita tak sah duk pergi bubuh tak gapoh daripada orang-orang yang tak erti tu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mana kata apabila orang jahil itu mai duk bincang, duk kata, duk kritik, duk buat angkara dalam atas agama Allah Subhanahu wa taala dan pendakwah, hendaklah kita itu jauh diri daripadanya. Tapi kita orang panggil kena menyata kepada al-ummah. Kerana orang jahil ini dia ada dua. Kalau jahil sebagai jahil basit, mana dia boleh terima. Kalau jahil itu jahil murakkab, royak setara mana pun dia tak boleh nak terima. Sebab ada di sana takabur lah, gapo lah, tu serah. Kita tak sah buat kira sangatlah dah. Dan di antara pegangan bagi ahli sunnati wal jamaah pada gapo pegangan tu? Pada aksabil ibad, iaitu pada amalan hamba. Aksab iaitu kasb. Kas makna gana katanya ulama iaitu fi'l, perbuatan. Perbuatan yang kembali di atas tuan yang buat itu daripada perbuatan itu manfaat ataupun mudarat. Tu makna kata perbuatan hak kita buat tadi itu ya boleh kita. Boleh kita tu lagu mana? Wa ema boleh dengan cara hak baik, wa ema boleh dengan cara hak tak baik. Lagu mana hak baik? Hak baik kita wa amalan soleh. Hak tak baik kita wa amalan hak taleh. Amalan hak tak baik, amalan hak sayyi'ah, amalan hak tak molek yang cenggah dengan agama kita. Tu dia. Annaha, bahawa sesungguhnya iaitu gapo? Iaitu kasbun atau perbuatan itu makhluqatun lillahi ta'ala, iaitu kejadian satu makhluk daripada makhluk hak Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang menjadi daripada ketiadaan kepada ada tu biar perbuatan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kecek mudah-mudah, kita ni duk bercakap. Tak itu, kita ni duk kecek. Kecek tu biar yang kecek, kita lah yang duk kecek. Tetapi kecek kita ni orang panggil gapo? Orang panggil perbuatan kita. Perbuatan kita nak pergi, nak berjalan, nak bangun, nak tidur, nak baca, nak segala nak lah kita nak buat tu. Hak keluar tu baik daripada anggota kita, tubuh badan kita ni. Keluar tu baik pasal buat perbuatan tu. Semua itu kita lah yang buat. Kita lah orang panggil kata yang bersepakai dengan itu perbuatan. Akan tetapi perbuatan itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala juga. Tu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala juga. La yamtaruna fihi, tidak mereka itu syak, ragu pada ini pegangan. Tak ada syak, kata ini adalah benda yang wajib kita pegang. Kata perbuatan hamba itu termasuk daripada golongan makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Baik. Wala ya'udduna min ahli al-huda wa dinil haqqi may yunkiru hadzal qawli may yunkiru hadzal qawla wa yanfihi. Dan tidak bila mereka itu tak buat masuk mereka itu biar ya'udduna fuq ahli sunnah tu wal jamaah tu
tak wiharga, tak memasuk di dalam catatan ulama daripada orang yang dapat hidayah dan duduk di atas bantasan agama hak benar. Siapa hak tak dibilai tu? Iaitu mereka yang mengingkar akan ini pegangnya dan menolak akan dia. Mana kata orang hak tolak akan ini pegangnya dan tak terima akan ini pegangnya, tak dibilai kata dia itu duduk di dalam gulungi orang dapat hidayah dan duduk di atas bantasan agama yang benar. Maka ahli sunnah wal jamaah itulah pegangnya dia. Itu adalah pegangnya dia. Sanda sumber kepada mana alasan? Alasannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran Al-Karim. Wallahu, dan bermula Allah, khalaqakum, Allah Taala yang menciptakan kita, hei manusia, hei makhluk. Tuhan yang menjadikan kita. Dulu kita tak ada, kemudian yang mengadakan kita tu pihak Allah. Wa ma ta'malun, dan perkara yang kita itu buat, benda hak kita buat semua tu Tuhan juga yang menjadi. Awak apa Tuhan royak gini? Kerana akal kita apa kiralah ni juga. Kira lagu mana? Masalah kita kata kita ni ada tubuh badan, berjasad, tak itu tubuh kita ni. Tu. Akan tetapi kita ni boleh bercakap, boleh dengar, boleh berjalan, boleh bergerak, boleh mikir. Nampak tu tak? Boleh buat benda hak baik, boleh buat benda hak tak baik. Diri manusia tu. Maka perbuatan tadi itu yang mengikut bagi tuan dia. Kalau tuan dia itu sebagai perkara yang kena berjadi, maka perbuatan hak keluar tubik daripada diri seorang makhluk yang kena jadi tadi tu pun makhluk jugalah. Sebab perbuatan yang tak tinggal tanggal dengan diri jasad manusia tu. Tu nampak tak? Dengan itu Allah Ta'ala kata gini ni, mana kata Tuhan tujukan Al-Quranul Karim kepada otak manusia, orang yang kena faham dengan cara betul benarnya, iaitu apa? Iaitu yang ngaku kata ya tu Tuhan yang menjadi. Salah gapo kita nak ngaku kata perbuatan hak kita duk buat tadi tu pun Tuhan lah yang menjadi. Sebab tu perbezaan di antara perbuatan dengan mengada. Perbuatan mana hak kita duk buat ni? Seolah kata kita halihnya tangi daripada sini ke sini. Hak benda tak ada kita tulis win apa ada. Tu panggil perbuatan tu. Panggil perbuatan kita. Akan tetapi yang mengadakan itu tadi, mana kata yang menciptakan, yang sebagai tuan tu pia kita ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebab apa? Sebab kita ni sebagai diri ni makhluk bagi Tuhan, perbuatan hak tubik daripada diri kita ni tak jadi makhluk bagi Tuhan. Akal mana nak boleh terima semacam tu? Nampak tu tak? Baik. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala royak gitu Tuhan pun kata. Dengan itu alasan daripada surah Safat ayat yang ke-90 ni, nyata kita sebagai ahli tafsir kata bagi hamba itu bagi hamba tu adanya pilihan. Hamba kita ni mana makhluk manusia kita ni ada pilihan tak? Ada pilihan. Dan ada kehendak. Tu. Dan ada lagi perbuatan. Makna kata, ia boleh pilih. Ia boleh kehendak. Lepas tu, ia boleh nak buat. Tu tak? Ia boleh kehendak. Ia boleh pilih. Ia boleh nak buat. Tetapi, kehendak manusia kita itu duduk bawah retah hak Tuhan. Makna kata, Tuhan itu kalau dia kehendak, tak pasti kata kita ni nak kehendak. Benda tu nak berlaku. Kalau kita tak kehendak, kalau Tuhan kehendak, ia berlaku.
Akan tetapi kanak kita tak akan jadi. Boleh nak lulus, malaikat kena sepakat dengan kanak izin ni daripada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Masalan, umpama kita nak misal kata, kita nak makan satu perkara. Kita nak makan satu perkara tu, tunjuk ke dalil alasan kata kita ni ada kanak. Dan apabila kita itu nak makan satu perkara itu sebagai dalil kata kita ni ada kanak, dalil tu ada pula pilih. Sebab nak makan tadi tu kena pilih pula nak makan gapo. Nampak je dah? Tiba-tiba kita duduk di dalam rangka kita, kata kita nak pilih dan kita kanak nak muganing, kamai kita nak buat. Apabila kita nak buat tadi itu, kena tengok kata Tuhan tadi tu nak izin ke tak kita. Nak kita buat benda tu, nak kita makan benda hak kita nak makan, benda hak kita nak hak kita pilih tadi tu. Boleh ke tak boleh? Kalulah kanak kita sepakat molek dengan kanak kita Tuhan, muka tu baik jadi muka. Tu baik jadi muka. Nak ayat kata gapo? Nak ayat kata Tuhan wi kita sifat kanak, sifat pilih dan orang panggil kata perbuatan wi kita, dok di diri kita. Dok di diri kita. Kama dia nak berlaku ke perkara hak kita tadi itu mau nak dan pilih kita nak buat, tengok di atas izin ni Tuhan. Tuhan nak izin ke tak wi kita buat muganing. Izin Tuhan mana kata Tuhan nak kanak. Seumpama kita itu kanak ke tak? Tuhan tu nak izin seumpama benda hak kita nak tu ke tak? Tu dia. Kalau Tuhan kanak, berlaku benda tu. Kalau Tuhan kanak, berlaku benda tu. Nampak tu tak? Mana kata kanak kita ada, akan tetapi kanak kita duk bawah retahe kanak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kita nak misal, nampak mudah-mudah. Kita ni walillahil mathalul a'la. Kita ni masuk duduk kerja di jabatan, satu jabatan daripada jabatan hak dalam dunia kita. Di mana-mana tempat pun, di mana-mana upacara pun, di dalam tu ya ada orang kerja, ada orang nanti dah urus kereta. Tak gitu? Kita ni boleh kita nak ayak kata nampak ke gini, nampak ke gini, nampak ke gini, nak buat muganing, nak pilih muganing, nak gatu, nak gani boleh. Akan tetapi duit tadi itu nak meluluskan perkara tadi tu tak ada di tangan kita. Ya duk di orang panggil kata orang retah kita. Kalau orang retah kita tadi itu nampak serupa dengan kita nampak, maka berlakulah benda yang kita nak tadi. Nampak je tak? Kalau lah kita ni kanak, tetapi tua kita, orang panggil kata orang duk retah kita itu nampak seumpama hak tak serupa dengan kita. Nampak lagak tapi tak nampak serupa kita. Benda hak kita nak buat tu mana kata tak boleh nak berlaku. Sebab kita duk wah retah dia. Tetapi tertolak ke tak daripada diri seorang itu pilih berbuat kanak tak ada tertolak daripada seorang diri itu. Ada situ. Akan tetapi nak boleh luluh muka tadi itu bergantung di mana? Bergantung di izin ni daripada tuai dia, iaitu tuai makhluk ni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tu? Tu dia. Baik. Kalau gitu kita boleh royak kata sekarang ni kita yang duk baca. Dan kita juga kuasa nak berhenti daripada baca. Kita kuasa nak gulungkan buku kita ataupun buk kita nak gulung. Duk di kita belakang. Nampak tak? Mana kata kita ni boleh nak buat. Tak ada siapa pun boleh menegahkan kita. Bukan makna kata kita ni seumpama bulu di atas udara, seumpama daun kayu yang bergerak yang kena dengan angin. Bukan makna gitu. Itu panggil mazhab Jabariyah. Benda yang kira kata manusia kita seumpama bulu di atas udara. Seumpama cicing duduk di jari. Yang gerak ni kita yang gerak, bukan cicing.
Kita mazhab ahli sunnah, mazhab ahli hadis, mazhab salaf, ia tak faham lagu tu, dan itu pegangnya di sisi kita, orang panggil pegangnya yang tak kena, yang salah, yang tak betul dengan apa hak Tuhan kandak dan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa awak lagi. Kita ni orang ada. Kita ni ada. Kemudian Tuhan itu menjadikan di diri kita itu kandak. Kita boleh nak kandak. Kita boleh nak pilih. Kita boleh nak buat. Tetapi semua tiga perkara tadi itu terhenti di atas izinan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan izin, dalam arti kata Tuhan tu ia kandak izin. Hak kita nak buat tadi itu, ia izin kita buat. Mana kata ia kandak lah, sebab kata ia izin tu mana lepas pada ia kandak. Maka benda tu berlaku. Kalaulah Tuhan itu tak kandak dan Tuhan tak izin, benda hak kita kandak pun tak berlaku. Faham tak? Benda hak kita kandak pun tak berlaku. Pasalah gapanya kita nak kecek lagu ni. Tak salah sebab kata kita ni pegang di awal kata kita ni hamba. Tak itu. Akan tetapi Tuhan wihak kepada kita nak pilih, nak buat, nak menentukan. Tuhan wih. Akan tetapi Tuhan wih tadi itu hak kita tu orang panggil berkaitan dengan kehendak Tuhan, dengan izinnya Tuhan. Berkaitan dengan hak nu. Bukan makna kata kita itu tidak ada kaitan. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab nawi i'tikad kata balahlah mana pun mung tu sebagai hamba. Mung tu sebagai orang yang kena berjadi, perkara yang kena berjadi, asal mung tak ada, bagaimana dia mung tu ada. Mung tu dhaif. Bukan mung tu sebagaimana kekuatan boleh nak buat gapo dak. Boleh nak buat gapo di sini makna kata tak ada sakut sikit habuk pun dengan kehendak kita ada. Mun nak buat gapo buat, mun nak kehendak gapo mun kehendak, mun nak menentu gapo menentu. Tetapi kehendak ki mung, perbuatan mung. Orang panggil kata menentui mung tadi itu bergantung dengan izinan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan izin, berlaku. Kalau Tuhan tak izin, tak. Faham tak? Tu dia. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata kita ining pegangi ahli sunnati wal jamaah. Nak ayat kata yang dok buat tadi kita. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dok buat. Yang dok tidur. Pia dok tidur, kita. Tu tak? Yang dok tidur, pia kita. Yang dok dengar, pia kita. Yang dok tunggu, pia kita. Yang dok makan, pia kita. Perbuatan semua tu perbuatan kita belaka. Tetapi semua perbuatan tu makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menjadikan. Sebab apa? Sebab apabila kita mengaku kata Tuhan jadikan kita, nascaya perbuatan hak keluar tubik daripada diri kita pun makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala tu juga. Tu tak? Tu dia. Baik. Kalau gitu, ini kesimpulan pegangi ahli sunnati wal jamaah dengan apa? Dengan cara jelas dan bergantung kepada alasan daripada Al-Quran Al-Karim. Gantung di Al-Quran Al-Karim. Di sana dalam masalah perbuatan hamba ini ada dua kumpulan di kalangan manusia yang berimej juga, akan tetapi berimej mereka tak seumpama berimej ahli sunnah wal jamaah wa ashabil hadis. Tak serupa. Lagu mana? Yang pertama, orang panggil kata puak Jabariyah. Puak Jabariyah ni, dia katakan tu. Dia pegangnya dia lagu mana? Bahawa sesungguhnya hamba itu iaitu perkara yang kena paksa di atas perbuatannya. Makna kata Jabariyah ia kira kata hamba ni kena paksa. Lagu mana hamba kena paksa? Iaitu tidak ada bagi hamba itu perbuat kehendak ki. Tidak ada kehendak ki, tidak ada pilihan, tidak ada perbuatan. Faham tak? Nawi gambar molek. Ia kira kata kita ni manusia ni seumpama raya kulit. Hadap gerak, hadap kecek tu bukan di kulit tu. Tok dalam. Orang dalam tu.
Nampak tu tak? Ni nak nampak rupa dengan cara-cara mudah. Jabariyah dia pergilah tu. Dia pergi kata, hakikat hadok semaya. Hakikat hadok apa yang kata dok puasa. Hakikat hadok dengar. Hakikat hadok tunggu. Semua itu pada hakikat ni perbuatan dia. Dia kata perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba seumpama cicing di jari. Cicing gerak bila? Jari yang bergerak sebab tu menggerakkan cicing. Bulu di atas udara. Bulu tu ada kandak ki. Turun angin. Nak hadap ke kiri ke kanan ke depan ke belakang. Orang panggil terhenti di atas angin. Itu makna pegangnya puak-puak Jabariyah. Puak Jabariyah dia pegang lagu tu lah. Sebab tu, dia kira kata semua itu perbuatan Tuhan belaka. Perbuatan Tuhan semua. Sebab tu, puak ni, dia buat benda yang haram dengan benda halal sama. Dia kira kata benda tu sama-sama daripada hakikat Tuhan belaka. Orang panggil kata bahaya cara mikir lagu ni. Ada dalam masyarakat kita. Ada, bukan tak ada. Ada orang kata kita pada hakikat tak ada kali. Sebenarnya kita ni tak ada. Allah saya yang ada. Tengok. Awamun nas tak nampak hakikat gapo yang dia itu dok serukan kita kepadanya. Tak nampak kata gapo hakikat. Gapo tujuan. Gapo matlamat yang mereka itu cakap semacam itu. Hakikat kata, ya Tuhan yang pada hakikat itu ada. Kalulah kita kata, ya Tuhan pada hakikat yang ada. Mana Tuhan yang kekal, yang tak binasa. Tuhan yang dah bercarakan kita. Tuhan yang dah beri rezekikan kepada kita. Itu mana benar. Tapi orang kata, ya Tuhan pada hakikat tu ada satu sahaja. Mana kata kita sebagai makhluk ni bukan benar ada. Benar sebenar-benar tak ada. Sebab kalau benar ada, jadi dua, ya kira. Tu salah tu lagu tu. Tu apa yang kata, membawa kepada punahnya pegangnya kita, punahnya aturan dunia. Pedah gapo Tuhan suruh, pedah gapo Tuhan larang. Kalau jadi gitu kan, tak ada pedah nak lah. Yang kedua, kita ni sebagai hamba, sebagai makhluk, yang menjadikan kita, dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu kita mengaku dengan hati kata Tuhan yang menjadikan kita, mengeluarkan kita daripada tak ada kepada ada. Kalau Tuhan hendak satu perkara, berlaku tak? Dulu tak? Memang Tuhan apabila hendak satu perkara, berlaku dah lulus. Ya tak boleh nak lari dah. Tiba-tiba kita nak ayat kata, ya, makhluk ada ni pada hakikat tak ada kali. Tak boleh kecek lagu tu. Tapi kalau nak makna gini, boleh tak kira. Ya, kita pada hakikat ni tak ada kali. Akan tetapi, tak ada kali dengan makna mana? Mana kata kita ni tak kekal, kita akan binasa. Tak apa lagu tu. Akan tetapi kalam itu cakap lagu tu mewahirkan manusia. Mewahirkan manusia. Mewahirkan manusia. Tak semaya, tak apalah. Tuhan belaka pada hakikat. Tuhan belaka. Tak puasa, Tuhan belaka kandak. Tuhan belaka tulis. Ya cakap tadi itu ahlul ahwa ni, ahlul batil ni, ya kecek tadi itu ya gunakan perkataan, cakap yang ada dalam Islam. Akan tetapi makna ya kandak makna hak lain. Tu kena beringat. Kecek lafaz riswah. Kecek lafaz heboh. Akan tetapi boh dalam tu riswah. Kecek orang yang kata minumnya yang mengsegarkan. Dalam tu arak. Ambil orang yang kata lafaz syarak, main buat pura-pura boh makna sendiri. Tak boleh buatlah tu. Lafaz maya, gapo hak syarak boh makna? Iaitu semaya 5 waktu, perkataan ada dalam tu, perbuatan ada dalam tu, mula dengan takbir, sudah dengan salah. Tu makna kata, makna hak syarak pun. Kalau kata semaya, tapi duk bubuh semaya, duk pikul kayu, bla-bla, duk bawa mutu, bawa kereta, bla-bla, duk semaya. Semaya, panggil semaya hak, puak-puak hak
dapat pangkat tinggi-tinggi. Tu apa panggil kata makna hak bukan syarak buih tu. Cara ahlul ahwa setiap zaman, setiap masa gitulah. Cara dia duk orang panggil kata duk boleh orang sebagai habuai untuk diri dia tu gitu. Sama-sama apa lagu tu. Tu dia sama-sama apa lagu tu. Baik. Itu orang panggil kata apa? Itu orang panggil pegang ni puak Jabariyah. Kita bukan lagu tu. Kita bukan lagu tu. Tu tak? Kita bukan seumpama Jabariyah tadi. Yang kedua, puak Qadariyah. Puak Qadariyah ni puak mana? Iaitu puak nafi qadar. Puak nafi qadar. Qadar tu yang nafi. Lagu mana? Iaitu ia kira kata hamba kita ni sebagai tuai yang menjadikan perbuatan hak kita. Hak kita dah kecek ni yang menjadi tu biar kita, bukan Allah. Hak dah dengar ni perbuatan biar ni, kejadian kita, bukan Allah. Hak kita dah gerak gini tangan kita ni, biar yang menggerakkan, yang menjadi gerak ni kita, bukan Allah. Tu tak? Ya wak beza. Diri dia tu, diri manusia tu, ya kira tak Allah Ta'ala yang menjadikan. Akan tetapi perbuatan hak keluar daripada diri manusia tu, ya kata manusia tu lah yang menjadikan. Tak kena mengena dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia. Kita tak. Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi diri kita. Dan kita ni dok buatkan perbuatan hak kita nak buat sebab apa? Sebab kita ada kanak, sebab kita adanya orang panggil kata pilihan, sebab kita ni bolehnya nak buat. Tetapi semua tadi itu jatuh bawah kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang buat, Tuhan yang menjadi. Kita yang bergerak, Tuhan yang mengadakan. Tu tak? Tu dia. Kita yang buat, tapi yang menjadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tulis tu biar kita. Duk tulis, duk baca tu biar kita. Perbuatan kita. Orang panggil, kita yang buatkan perkara tadi. Tetapi, makhluk bagi siapa tu? Makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ahli sunnah. Ada pun puak Qadariyah, tak, dia kata. Mung tu Allah Ta'ala jadi. Akan tetapi, perbuatan mung tu, mung lah sebagai tuai. Mung lah sebagai orang yang menjadi. Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalah kata, ya wak beza di antara diri manusia dan perbuatan manusia. Beza agana. Diri manusia makhluk Tuhan. Perbuatan manusia makhluk bagi diri hak ya makhluk itu sendiri. Tak jadi lagu, cara mikir lagu ni, soalah kata, tak kena cara. Bagaimana kita sebagai hamba, kami dia nak jadi Tuhan pula, tak boleh nak jadi. Kita sini, hak sunnah sini, agana. Kita makhluk bagi Allah Ta'ala. Pas diri makhluk tu ada perbuatan, ada perbuatan. Pas tu, perbuatan tu hak biar. Biar yang menjadikan, biar Tuhan, Allah. Senang tak tu? Diri kita pun makhluk bagi Tuhan. Perbuatan kita pun makhluk bagi Tuhan. Walaupun kita yang orang panggil kata bersepakai. Sepakai ni makna kata kita yang bergelomok dengan benda tadi. Yang bergelomok benda tadi makna kata yang gerak kita. Yang kecek kita. Yang semaya kita. Yang puasa kita. Tu tak? Semua ni kita belaka. Yang kita duk buat. Tetapi yang menjadikan. Yang sebagai tuanya. Biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak wasa tenang tak kalau kita pergi lagu ni? Wasa tertenang hati. Tu tak? Tu dia. Baik. Kalau gitu, di sisi puak-puak Qadariyah, sama ada perkara yang ta'at. Sama ada perkara yang maksiat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak menjadi dan Tuhan tu tak kandak. Tuhan tak ada jadi, mana Tuhan bukan Tuhan dan Tuhan tu tak kandak. Tak ada sakut paut dengan ilmu Tuhan. Tuhan pun tak tahu kata benda ni nak berlaku. Tak. Tu salah cara pergi lagu tu. Kita kena ingat kata tak ada satu benda hak berlaku di atas dunia ni. Hak yang ada semua lain pada Allah Ta'ala itu malaikat kandak ki
kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Tak kira baik ataupun tak baik, semua makhluk Tuhan berlaku. Heran tu, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Heran tu dah. Tu dia. Baik. Kalau gitu, ahli sunnah kita ni ya duk tengah. Ya duk tengah. Tak kata kita ni menjadikan perbuatan kita sebagai Tuhan. Tak kata dengan itu pegangi. Tak pegang dengan itu pegangi. Dan tak pegang juga kata, orang yang kata, Tuhan belaka. Sampaikan kita pun tak ada. Yang duk gerak ni pun Tuhan, yang duk kecek ni pun Tuhan, yang duk dengar ni pun Tuhan, yang duk pergi pun Tuhan, yang duk lari pun Tuhan, yang duk tidur pun Tuhan. So, umpama puak Jabariyah pegangi dia, tak belaka. Tak belaka. Kita duk tengah. Tengah lagu mana? Kita adalah kejadian Tuhan. Diri kita sebagai makhluk bagi Tuhan. Kama dia Tuhan wik kita tadi, pilih. Wik kita tadi, kandaki. Wik kita tadi, perbuatan. Daripada 3 perkara tadi itu, kita duk gelomok dengan benda tu. Bersepakai dengan benda tu. Duk gelomok, duk wak ni, ubah gitu, ubah gini. Nampak tu tak? Tu dia. Daripada duk dia, kepada gerak, daripada tidur, kepada bangun, daripada lapar, kepada makan. Semua tu kita belakang tu. Tetapi semua tadi itu duduk bawah kejadian Tuhan. Makhluk Tuhan belakang. Tak ada keluar daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makhluk bagi kita. Bukan kita yang duk, orang panggil kata, gelomok ke benda tu sahaja. Duk buat benda tu sahaja. Tetapi yang jadi tuan bagi dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Lain pada ni, tak ada. Duk tengah kita. Di antara masalah perbuatan hamba, ahli sunnati wal jamaah, duk tengah di antara qadariyah dan di antara jabariyah. Kita duk tengah. Tu tak? Kita duk tengah. Tak ada kanan sangat, tak ada kiri sangat. Mana kanan dan kiri kita tak berlakon. Kita duk di atas jalan ni yang betul. Tu tak? Jalan ni yang betul. Itu makna kata apa? Makna kata caranya ahli sunnati wal jamaah itu pegang. Pegang. Kalau orang tanya kata, duk semaya tu biar. Muhammad tu duk semaya. Hak duk buat kebaikan tu biar. Abdullah duk buat. Hak duk buat orang pun kata hubung silaturrahim. Di antara adik-beradik ni biar. Hani Zainab. Maka perbuatan tu dia yang buat. Dia yang buat. Dia yang duk gelomok dengan benda tu. Dia yang bersepakai dengan benda tu. Akan tetapi semua perkara tersebut tadi itu, orang tanya kata, tapi ya tuan dia, makhluk bagi siapa? Makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak gitu? Faham tak tu. Kalau gitu, buat beza di antara fa'ala dengan khalaqa. Fa'ala kita, yang duk gerak tadi tu. Tu. Yang duk gerak tadi itu, kita. Kemudian yang sebagai tuan yang duk gerak tadi tu biar. Allah, apa yang khalaqa, yang mengadakan, yang menjadikan. Kerja mudah-mudah gitu. Faham tu tak? Tu dia. Lepas tu nak misal win nampak mudah-mudah. Misal win nampak mudah-mudah. Seumpama gandum. Faham tu tak? Gandum. Lepas tu kita nak buat jadi roti, buat lagu mana? Kena datangkan gandum, datangnya air, datangnya telur, datangnya datar-datar. Perkara yang nak capur di gandum tadi itu, supaya nak waktu buat jadi roti tadi. Lepas orang tanya kata, roti ni biar yang buat sedap ni. Kita ayat kata, demo tu. Hak yang buat sedap ni. Kita nak pergi minta uyah jar kita ke, nak pergi beli pak dia ke, kata lagi lah mana-mana pun. Nampak tak tu tak? Baik. Seolah kata kita ni dah buat. Daripada gandum kepada roti. Tu. Tukar muga. Daripada mugon ni, tukar jadi mugon ni. Orang tanya kata, umur ni piya buat nampak molek ni? Makna kata tukar daripada batu, daripada air, daripada kapur, daripada gapo, tukar jadi muga. Tapi, soal. Tuai yang menjadi daripada tak ada kepada ada. Seumpama gandum ni. Daripada tak ada kepada ada. Piya yang menjadi? Allah lah yang menjadi. Batu daripada tak ada kepada ada. Piya yang menjadi? Allah.
Air ni daripada tak ada kepada ada ni pia yang jadi Allah tuai ya Allah Subhanahu wa taala belaka. Kalau gitu nak jadi gandum ataupun jadi roti, jadi umuh, jadi gapo apa kita capur behel semua itu tuai dia iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang buat kita boleh nisbah bagi diri kita sebab kita buat. Kita buat roti, kita buat umuh, kita buat baju, kita buat kapal, kita buatnya telefon, kita buatnya komputer, kita buat. Tapi terhenti di atas apa? Di atas behel ada dah. Tu dia. Kama dia orang tanya kata, "Pah, yang mengadakan daripada tak ada kepada ada semua ni pia Allah Subhanahu wa taala." Tu pegangan ahli sunnah. Kenapa lah? Tu pegangan ahli sunnah. Molek tu dah. Tu dia. Baik. Itu adalah kesimpulan bagi mazhab ahli sunnati wal jamaah dalam masalah pegangi perbuatan bagi hamba. Tu dia. Kemudian pula masalah baru iaitu masalah hidayah dan sesat. Makna kata yang menghidayahkan, yang beri pertunjuk dan yang tak beri pertunjuk ni. Lagu mana? Sebab kita tengok dalam dunia ni ada orang yang dapat hidayah, ada orang yang tak dapat hidayah. Kemudian yang menghidayah dan yang tak menghidayah tu, yang menyesat kecak mudah-mudah tu, pegangi ahli sunnati wal jamaah ni lagu mana tentang ini masalah. Tu mari kita tengok. Qala al-imamu Sabuni rahimahullahu ta'ala wa yashhadu anna Allah ta'ala yahdi man yasha'u lidinihi. Dan mereka itu puak-puak ashabil hadis, ashabil sunnah yang duduk di atas mazhab salaf, mereka itu menyaksi bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidayah mereka yang ia itu kandak kepada agamanya, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu man yasha'u anhu. Dan Allah Ta'ala menyesatkan mereka yang ia kandak daripadanya, iaitu daripada agama Tuhan. Gi tak sapa kepada agama Tuhan. La hujjata liman adallahu Allahu alaihi. Tidak ada jenis hujah bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atasnya. Tak ada dakwa apa-apa. Sebab gapo tak ada dakwa apa-apa? Iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala buat tadi itu dengan hikmah dan dengan adilnya. Apa boleh kata adil? Kerana Tuhan tilik kepada hamba dia tu nak lagu mana. Mu nak kufur, kamu nak berimih. Kalau mu nak kufur, takut ikut mu. Tu makna kata Tuhan tu wihak kita sini. Mu nak kok mana, jalan mana hak mu nak. Tu dia. Tu dah. Walaupun kita kecek gini, tak tertegah apa-apa kata Tuhan tu menentu. Tak ada gapo. Sebab apa? Sebab Tuhan menentu dalam arti kata Tuhan tulis tu orang panggil pangkat yang kedua selepas daripada Tuhan tahu. Tuhan ia tak tulis satu perkara, malaikat ia tahu. Apabila Tuhan tu tahu kata manusia tu nak jadi lagu mana, hidup pe lagu mana, hujan jatuh lagu mana, Tuhan tulis. Kata manusia itu tu jadinya gitu-gitu sebagaimana Tuhan tahu. Adakah menunjuk kata Tuhan tu zalim kita? Adakah menunjuk kata Tuhan itu tu tak buat adil kepada kita? Tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab Tuhan tulis di atas ilmu. Kalau kita pergi tulis dalam arti kata kita tak tahu, boleh jadi zalim. Lagu mana? Kita kata kita tulis buh dalam surat catatan kita, kata si fulan itu lekat utai kita. Walaupun orang tu tak ada pernah ambil utai daripada kita. Zalim tak tu tulis saya tu? Tulis zalim. Akan tetapi kalau kita tulis di atas ilmu, kata dia ni butai kita dengan harga banyak mana,
Bila masuk, kita tulis. Kemudian dia tadi tu sebagai bebanan di atas dia, sebagai orang yang kata dia tu kena taklif, sebagaimana dia itu kena ulang bayar balik, walaupun kena cari duit tu nampaknya berat. Adakah orang hak tulis tadi itu boleh kita nak kata ia paksa orang tu suruh bayar ke dia? Ada. Sebab ia tulis di atas ilmu. Ia tulis kata mu ni buatlah ni sungguh. Apa ada? Tuhan ni tahu kata hamba ni nak jadi lagu mana. Yakin tak situ? Yakin Tuhan tahu kata hamba ni nak jadi lagu mana. Akan tetapi apabila Tuhan itu tahu, Tuhan pun tulis. Sebagaimana dia tahu kata manusia ni nama orang-orang ni duduk di sini-sini ni nak jadi gini. Tuhan tahu. Maka Tuhan tulis mengikut ilmu Tuhan. Adakah Tuhan itu mempaksakan kita nak panggil paksa gapo lagi? Sebab kata bukan Tuhan tulis tadi itu di atas kejahilan. Tak. Kita boleh faham situ. Tuhan tahu kata kita esok ni nak buat gapo. Kamar dia Tuhan tulis kata mung ni bangun pagi nak buat gani. Dakwa boleh lagi kata kita jadi gini sebab Tuhan tulis dah nak buat gana. Boleh kecek lagu tu? Tak boleh. Sebab mung yang pilih, mung yang nak buat, mung yang orang kata nak menggerakkan diri mung tu lagu mana. Tuhan tahu. Kata mung nak jadi lagu mana? Kamar Tuhan tulis. Si fulan bangun ning nak gi buat mgoning. Tuhan tulis siap. Aku yang buat supaya Tuhan tahu tu lah. Tu maknanya ilmu kita beriman dengan sifat ilmu kata Tuhan punya ilmu tu. Tiba-tiba kita ayat tahu nak buat gano, Tuhan tulis dah lagu tu. Memang kecek lagu tu benar, tapi hujah tu tak betul. Perkataan benar, tapi nak buat dalil alasan, hujah tak betul. Buat apa? Kerana dia kata kita nak buat lagu mana dah, atau kita buat tak molek secara mana, Tuhan tanda dah. Tak boleh buat hujah lagu tu. Orang main nasihat kata, hey, tua dah tu, semaya lah kata puasa lah kata, zikir-zikir kata, baca-baca Quran kata, nak buat gano, Tuhan tulis lagu ni dah. Tak boleh buat hujah lagu tu. Tak boleh buat hujah lagu tu. Buat apa? Kerana zalim pada diri sendiri. Awak jadi kerana zalim pada diri sendiri, kerana diri dia tu nak lagu tu, kamar dia orang nasihat pula ke dia tak dengar, dua kali gano. Bahaya kata Tuhan tulis. Memang tak Tuhan tulis. Memang Tuhan tulis. Tapi Tuhan tulis di atas gapo? Di atas gapo? Di atas kata Tuhan tu tahu kata ya nak lah tu. Tuhan tulis. Tu tak? Papek dia bawa tanya kata, Papek dah gapo kena pergi nasihat dia sebab Tuhan tahu dah dia nak jadi lagu tu. Ilmu Tuhan ni Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni sebagai ulama kita duk royak mari kita ambil ilmu daripada mereka. Iaitu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala hak Tuhan tanda tadi itu ya dua surat catat. Catat yang ada di Lauhil Mahfuz hak tu tak ubah dah. Hak tu tak ada ubah apa dah. Dia dalam ilmu Tuhan hak tu tetap. Dan ilmu yang ada di tangan malaikat hak malaikat duk tulis tu. Hak tu boleh berubah, boleh gitu dan begini. Dan orang hak gi nasihat tadi tu keluar tak daripada ilmu Tuhan? Tak. Keluar tak daripada qada dan qadar Tuhan? Tak. Tu dia. Itu tak? Ini masalah qada qadar ni kita kena guna cara otak kita ni. Buka jadi molek, dengar molek, mikir molek, renung molek. Bagi orang syarah molek. Supaya nak keluar tubik diri kita daripada kegelapan Jabariyah dan Qadariyah. Kalau kita duduk di dalam faham Jabariyah, duduk dalam faham Qadariyah, yang menzalimi diri iaitu kita sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hujah dapat tu hisab. Supaya kita silap hari nak pergi periksa tu. Nak orang nak periksa pilih. Nak bancuk nak gapo, kita silap hari. Salah balik demon nun ke salah balik kita. Nampak tak? Bomo wi obat, doktor wi obat kita. Kita makan silap, kamar dia mudarat diri kita. Doktor salah ke kita? Ya wi obat 2, 3, 4 perkara. Cuma kita sendiri buat main-main, makan ikut dia gitu.
Kan mana salah kita makan ubat dengan apa yang dia itu royak tunjuk hajar, kita nak pergi ambil salah dengan siapa? Kita hak salah. Masalah agama, masalah pegang ni, gini dah. Tu dia. Baik. Wala uzra lahu ladaihi. Dan tidak ada uzur lah bagi mereka itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ia sendiri yang naklah tu. Ia sendiri yang naklah tu. Nak pesen kata nak derakak Tuhan, mu sendiri yang pilih jalan tu. Mu sendiri juga yang tak say nak pakai Quran, tak say nak pakai hadis, tak say nak dengar ulama. Mu sendiri yang pilihlah tu. Setengah-setengah kata, tak apa, aku tak mau nak turut ajaran hak salah, ajaran Quran hadis, ajaran ulama, aku nak turut aku. Walaupun masuk dengan kau pun, aku puas hati. Tak ada apa ikut mu. Mu nak dakwa apa lagi dah? Serah atas mu kat tu. Tu dah. Sebab mu sendiri naklah tu. Molek tu dah. Tu dia. Baik. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala telah rayaklah di sini ni. La hujjata liman adallahu Allah Ta'ala alaihi wa la uzra lahu ladaihi. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Kata olehmu ya Rasulullah, lantaran itu maka Allah mempunyai alasan yang kuat, iaitu jika ia mahu tentu ia akan beri petunjuk kepada kamu sekalian. Kalau Tuhan kena nescaya Tuhan itu hidayah kita belaka, manusia. Tapi Tuhan tak kena. Tuhan kena lagu mana? Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Ada hak tu satu kumpulan hak dapat hidayah, ada satu lagi kumpulan hak tak dapat hidayah. Itu Tuhan kena. Kena apa lagu tu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya nak uwi kita itu, orang payah kata bimbang diri kita. Sebab Tuhan nak coba kita. Tuhan nak coba kita. Tuhan tu yang nak coba ke hamba dia, kata hamba dia ning nak tetap dengan dia ke tak. Tu dia. Tu dah. Baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman lagi. Lagu mana? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman, dan jika kami kehendaki, kalau aku ni kehendak, nescaya kepada tiap-tiap jiwa kami beri hidayahnya. Kalau aku kehendak nak hidayah, aku hidayah belaka. Tu. Tetapi telah terbit perkataan daripada aku. Kata aku ni nak bagi manusia itu ada hak tak berimeh, ada hak tak berimeh. Tu dia. Lepas tu bagi tadi itu kehendak itu di atas ilmu tak? Ya, di atas ilmu Tuhan. Di atas ilmu. Tuhan buat lagu ni bukan Tuhan buat dengan kejahilan. Tak, Tuhan buat dengan ilmu. Karena Tuhan itu bersifat dengan ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu perkara yang sedia kala. Hak dulu tahu belaka. Madhi tahu. Hak sekarang pun tahu. Hak lagi akan datang pun tahu. Dan benda hak tak datang tu, kalau datang tu betul ke lagu mana pun Tuhan tahu. Ilmu kita tak sampai situ. Hak depan kita ni pun, hak boleh tengok ke mata ni pun, terkadang kita itu gapo? Terkadang kita itu sendiri pun tak tahu. Tu dia. Baik. Kemudian, gapakah alasan hak kita baca ayat Quran tadi? Syahid gapo? Syahid kata hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat sedap. Syahid itu nak kata hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu ayat Quran. Yang kedua, yang ketiga ayat, qauluhu subhanahu wa ta'ala wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Makna kan? Dan sesungguhnya dzara'na,
Dan sesungguhnya kami sediakan. Zara'a makna sedia. Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk neraka. Nas'alullah ta'ala as-salamah wal-afiyah. Beberapa banyak daripada kaum jin dan manusia. Tuhan tiada banyak di kalangan orang jin manusia ni hak kena masuk neraka. Tiada bagi neraka tu banyak di kalangan jin dan manusia. Awak apa? Apakah Tuhan royak tahu banyaknya jin dan manusia ni masuk neraka? Lebih banyak daripada masuk syurga. Awak apa Tuhan royak gini? Kerana Tuhan paksa kita ke? Tuhan tak ui pilih kita ke? Tuhan tak tunjuk hajar kita ke? Tuhan zalim kita ke? Ada. Mana dalil kata Tuhan tak zalim kita? Tengok. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuhan ui hati. Boleh kira, boleh reti, boleh faham. Tetapi tak ambil faham. Tak ambil reti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata, tak adanya buta pun. Tetapi tak mau nak pergi tengok guna mata hak Tuhan ui tadi itu nak pelepah diri dia daripada azab api neraka. Walahum adhanun la yasma'una biha. Adanya telinga, dengar apa molek, tapi taknya ambil telinga dia tu pergi dengar benda hak Tuhan suruh dengar. Gapo benda hak Tuhan suruh dengar? Iaitu dengar ajaran Tuhan yang nak selamatkan diri dia daripada azab Tuhan esok. Tu dia. Ada belaka. Hati pun ada. Mata pun ada. Telinga pun ada. 3 perkara ni katanya ulama, iaitu alat-alat perkara yang nak mencarikan manfaat untuk diri. Gapo manfaat untuk diri? Iaitu ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab apa ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul penting bagi kita? Kerana dengan dialah kita boleh selamatkan diri kita dunia dan akhirat. Nampak? Tuhan wi belakang ni. Tuhan tak ada paksa kali kita. Tuhan wi kita. Tetapi kita tak ada guna akal kita. Hati kita ni. Akal lah maksud. Kita tak gunakan mata kita. Tak gunanya telinga kita. Tu dia. Ulaika kal an'ami balhum adal, ulaika humul ghafilun. Mereka ini seumpama binatang ternak ke. Lagu mana binatang ternak ke? Iaitu tak pandai nak kira bercara. Tetapi binatang dia tak dirakuk Tuhan. Dengan binatang ni tak dirakuk Tuhan. Sebab tu doa binatang mustajab. Mana Tuhan tu dengar rayuan daripada dia. Jangan dia buat karuk dia. Jangan buat zalim dia. Jangan kita dok buat nyanyai terhadap dia. Tak boleh. Balhum adal. Bahkan orang hak spesies tu tadi itu lebih sesak jalan daripada binatang ni lagi. Awak apa? Kerana hak ning-ning ada akal. Ada mata pandang ni. Boleh pandai kira. Boleh pandai orang panggil hitung. Akan tetapi tak sah juga jalan ni hak betul. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini orang panggil orang yang lalai. Tak pandai nak kira, tak pandai nak menega, tak pandai nak guna omong. Tu dia. Tu tak? Tu dia. Kalau gitu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan ada hikmat. Ada hikmat daripadanya dan keadilan daripada Tuhan. Awak apa ulama mari dok syarah kepada kita kata Tuhan ni buat lagu ni adil. Awak apa? Kerana Tuhan tak zalim kepada manusia sedikit pun. Awak apa? Tengok Tuhan wi hati. Wi pandangnya cara mikir. Wi akal fikiran lagi. Wi sihat lagi. Wi luar lagi. Wi harta benar lagi. Wi mata telinga lagi. Wi segala-gala wi. Tapi ia tak guna perkara nikmat Tuhan wi tadi. Maka ia periksa jatuh. Akhirat esok tak najah cara duduk ke ia lagu ni. Tepat ke dia meya iaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Pia yang zalim, Allah Taala akan diri dia. Dengan sebab itu ulama kata Tuhan buat lagu ni adil daripada dia. Tuhan adil. Tak adil lagu mana Tuhan tak
Tak ada orang panggil kata tak ada wi-nya, orang panggil tak ada wat dengan tidak wi. Tuhan wi tapi demo sendiri tak ambil benda Tuhan wi tadi itu, ambil manfaat daripada. Zalim dia zalim. Kita zalim diri kita sendiri. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata innallaha la yadhlimun nasa syai'ah. Manusia itu Tuhan ni, sesungguhnya Allah SWT tak zalim akan manusia ni sedikit. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia, diri mereka itu sendirilah mereka itu zalim. Tu dia. Baik. Kalau gitu, dalam masalah hidayah dan menyesat tu, duk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tuhan yang menghidayah dengan sebab kita cari jalan tu. Tuhan yang menyesat dengan sebab kita cari jalan tu. Mana alasan? Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala hendak baik, hendak bagus dengan kaum Thamud. Allah Ta'ala telah firman katana, wa amma Thamudu fahadainahum. Adapun kaum Samud, fahadainahum, maka kami itu menghidayahkan mereka. Tengok, Tuhan hidayah dia. Tuhan hendak baik dengan dia. Fastahabbul ama 'alal huda. Akan tetapi mereka itu suka nak jalan hak gelap, jalan haknya kufur, jalan tak berimi, di atas jalan berimi, jalan cahaya. Maka jadi lagu mana? Jadi sebagaimana jadi hak kita tahu dalam sejarah. Gapo nak royak sini? Nak royak kata Tuhan mentadlilkan, menyesatkan mereka itu dengan sebab mereka itu naklah tu. Bukan makna kata Tuhan paksa mu kena sesat, tak. Bukan Tuhan paksa atau mu kena dapat hidayah, tak. Mu tu kena pilih wa asbab. Tu mu kena asbab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun mereka yang belanja jalan Tuhan, bertakwa jalan Tuhan, Tuhan memudahkan. Tengok. Datang memudah ni bila? Apabila manusia itu kerja dulu. Itu nak ayat kata kita ni kena buat amal. Kita ni ada hakikat. Kita ni ada perbuatan, ada pilihan. Itu dia. Akan tetapi semua perkara tadi itu taknya berlaku boleh, malaikat dengan izinan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, hak tak sah apa supaya tu? Hak tak sah mana-mana? Hak Tuhan royakkan ni, yang nak kiri. Tuhan royak kata, nak hidayah, yang nak sesat. Hamu nak lagu ni, ikut mung. Lah pergi. Tu nak royak kata, Tuhan ni, ya buat satu perkara, adanya hikmat, Tuhan menyesatkan puak ni, dengan, dan adanya Tuhan buat gini, adanya hikmat, Tuhan menghidayahkan puak ni, dan kelebihan daripada limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan buat semacam ni. Dok di mana? Dok di mung tu nak pilih lagu mana. Tu dok di mung tu nak pilih lagu mana. Baik. Kemudian fa qadariyah. Kita reti dah fa ahli sunnah ke lagu tu. Masalah menyesat, masalah memberi hidayah. Fa qadariyah katanya tentang ini masalah, ia kata Allah Subhanahu Wa Taala tak hidayah mereka yang ia kandok dan tak menyesat mereka yang ia kandok. Mana kata Tuhan bukan Tuhan yang menyesat, Tuhan bukan Tuhan yang menghidayah, bukan Tuhan yang menyesat, bukan belaka. Bahkan orang manusia itu sendirilah yang menghidayah dirinya sendiri. Orang itu sendirilah yang menyesat dia sendiri. Ni jadi kelacak. Qadariyah, ya nafi sampai perbuatan Tuhan. Nafi sampai perbuatan Tuhan. Jabariyah, ya nafi sampai perbuatan hamba. Hamba tak ada perbuatan apa. Tuhan belaka buat. Ni makna kata kelacak belaka. Hak ni Tuhan belaka buat. Hak ni kita belaka buat. Kita ahli sunnah tak. Kita buat. Kita yang berlaku. Kita yang glomok dengan benda tu. Yang menjadi, yang mengada, yang sebagai Tuhan,
Allah Subhanahu wa taala duk tengah. Tu dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Faham tak tu tak? Tu dia. Baik. Kalau kita mai tengok sedikit puak Jabariyah. Dalam masalah ni. Dalam masalah hidayah dan dalal. Lagu mana? Jabariyah dia kata Allah Subhanahu wa taala lah yang diuruh di dalam kereta dia sebagaimana dia khandak. Tengok Jabariyah. Jabariyah dia kata Tuhan belaka duk kereta. Tuhan belaka duk buat. Tuhan belaka duk gelomok. Kecap mudah-mudah gitu. Di mana Tuhan duk buat, Tuhan duk gelomok, Tuhan duk kereta tu? Di dalam kereta dia. Sebagaimana dia khandak. Tak dinamakan zalim. Tak dinamakan zalim. Sebab mereka ini, Fuad Jabariyah ni, menamakan az-zalim. Kalimah zalim ni orang panggil kalimah syaruk. Perkataan syaruk. Maka kita kena dengar daripada syaruk kata yawi makna lagu mana. Ingat molek. Hei orang sunnah, hei orang Islam, masa Allah lafaz syaruk, kita kena dengar syaruk kata dia nak uwi lagu mana makna dia. Sebab lafaz serta makna. Jasad serta ruh. Tu dia. Hei molek tu tak? Orang manusia kita ni terkadang ia main nak nyelik untuk nak mengkeruhkan agama Islam, menyelik balik makna ni, balik lafaz tak kuasa nak ubah. Tu ke banyak ke? Ada juga apa nak ubah sebab lafaz tu. Ada juga. Mana kan zalim? Zalim di sisi ahli sunnati wal jamaah dia letak ke satu perkara bukan tempat dia. Tu makna zalim di sisi ahli sunnati wal jamaah. Ada pun zalim di sisi Jabariyah, makna ya suku hak tak ada di dalam lafaz tu hak syarak bui. Ya wi makna kata hidup pandai-pandai pada kereta milik ke hak lain. Lagu mana? Gini. Tuhan ni yang nak buat gapo serah ke dia. Tuhan yang nak buat gapo serah ke dia. Apa? Sebab hak ia berlaku. Misal lagu mana? Misal kata, kalau Tuhan tu azab puak-puak para nabi dan puak-puak awliya Allah, azab puak ni, ambil puak ni boh lain ngaka. Ambil puak ni lepas boh dalam azab. Bakar puak ni. Di sisi Jabariyah dia kata, bukan zalim lagu tu. Bukan zalim lagu tu. Apa bukan zalim? Kerana Nabi, Rasul, para anbiya, orang-orang soleh, milik dia, dia tanya. Nampak cara huraya. Milik dia. Milik Allah. Lepas tu, nak buat lagu mana? Ikut dia. Tu, tu, tak ada apa dah lah. Muka kata kita sendiri pun tak tahu kata, hak ahli sunnah, hak mazhab salah ni, dia faham lagu mana masalah ni. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Kalau kita nak kecek gitu pun tak ada gapo. Tapi kita kena tengok dia alasan. Nak hurai lah. Hurai pakat nampak belaka. Wa innal bayana la sihra. Pakat hurai tu pakat nampak belaka. Orang panggil boleh tarik belaka dengan hurai. Akan tetapi hurai kena ada alasan. Tu. Orang panggil kata latar kena paku. Tak paku. Yuluh. Ataupun kapik. Kalau tak kapik pun yuluh. Orang dulu tak paku takut punah latar. Tak gitu? Baik. Apa dia boleh kata lagu ni? Apa dia boleh kata lagu ni? Dia kata lagu ni kerana dia ginafi tentang perbuatan Tuhan tadi itu tak ada hikmat. Tuhan buat gapo tak boleh nak kata buat ni dengan hikmat ni. Sebab gapo? Dia kira kata kalau kita gitak kata hikmat sebab Tuhan buat gini, mana kata Tuhan tu berhajat kepada benda tu. Apabila Tuhan tu berhajat pada benda tu, makna kata Tuhan itu lemah. Benda lemah ni tak sepatut, tak sesuai. Tuhan itu buat dan berlaku. Tu ya wi alasan. Sebab tu kita pergi tengok mereka ini lamut ta'lil, hak makna kerana dalam Quran tu, ya gitu. Orang panggil kata gibubuh makna lain. Makna kata gibubuh makna lain. Gibubuh makna hak lain. Bukan makna ta'lil, bukan makna kerana, hak ia pegangnya dia tu. Kalau gibuh makna kerana,
Nascaya membawa ada ta'lil pada af'alillah. Kata kita pergi buat sebab pada perbuatan Tuhan. Apabila ada sebab yang mana berhajat. Apabila berhajat mana lemah. Apabila lemah tak ada jadi Tuhan. Itu dia. Sebab tu dia kata, Tuhan buat gapo ni tak sakut dengan hikmat. Tu tak? Sebab gapo kalau sakut dengan hikmat, boleh kata lagu ni, kalau sakut dengan hikmat perbuatan Tuhan, jadi Tuhan tu lemah. Sebab tu tubik perkataan ni. Sebab tu yang halih makna zalim tu, giwi makna hak lain daripada hak syarak wi. Tu tak? Boleh goyak kata, boleh Tuhan nak buat. Ambil Nabi Muhammad, ambil Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi gapo, Tuhan boleh ngaku. Ambil fa iblis, Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun, Qarun, Haman, boleh dalam syurga. Zalim tak tu? Tak zalim. Awak apa? Kerana Tuhan itu wak dalam Tuhan dia. Tuhan milik Tuhan. Wak lah mana tak dinamakan zalim. Kita kata tak. Makna tu tak kena dengan syarak. Lagu mana tak kena dengan syarak? Tengok. Walillahil mathalul a'la. Kita nak misal hak dunia ni dulu. Apabila mati seorang daripada ibu bapa bagi budak, maka budak tu dinamakan yatim. Tak itu? Kalau mati yatim piatu makna mati dua-dua ibu bapa tu. Maka budak tu orang panggil kata kena ambil dibelakan oleh orang lain. Pak saudara dia ke apa kata gilah. Tiba-tiba mak dengan pak dia ni orang ada harta. Tak itu? Orang ada harta. Tak? Orang ada harta. Apabila mak pak dia ni orang ada harta. Nampak? Mak pak dia orang ada harta. Jadi saka tu turun di atas anak dia. Memang turun di atas anak dia. Nak pergi ke mana anak dia? Tak itu? Syarat kita bagi duit. Baik. Hak dia dah tu duit tu. Hak dia. Bukan tak hak dia. Milik dia tu milik dia. Akan tetapi syarat kita suruh serah dak kepada budak tu. Syarat tu suruh serah dak kepada budak tu. Tuai duit tu. Syarat tak wi serah. Awak apa? Kerana Tuhan yang kata, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Tu dia. Dan hendaklah kamu periksa anak-anak yatim apabila mereka sampai umur kahwin. Maka kalau kamu nampak keceridikan pada mereka, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta-harta mereka. Tengok. Syarat suruh serahkan harta hak milik bagi budak tadi itu kepada budak tu bila? Apabila nampak ada keceridikan, cidik panas, nak letakkan muka tu kena pada tepat. Baru syarat itu izin duit itu harta itu kepada duk dalam milik dia. Yang nak tasarruf lagu mana tah milik dia. Ni makhluk. Kalaulah kita nak jalan seperti Jabariyah, duit dia yang nak tasarruf lagu mana ikut je. Cara kata gapo? Ada kalau dunia orang faham lagu tu? Tak ada. Tu dia. Nak ayat kata, ya milik budak tu sungguh duit. Akan tetapi kerana syarat imtina' tak sewiwi. Duit. Ataupun harta pada budak tu. Kerana budak tak pandai nak kira. Ambil duit kita mana, tepat mana pun. Tak boleh. Jadi zalim ke ada perbuatan. Zalim terhadap orang cara tu. Waktu lepas budak gitu. Sampai kalau agama kita tu, orang panggil mengepek. Ataupun celah perbuatan. Orang kalau diserah duit kepada budak. Hak tak sampai lagi umur tu. Tiba-tiba main royak terhadap Tuhan tadi. Tuhan nak buat gapo apa boleh. Seolah kata Tuhan ni tak ada nama dia itu hakim. Sifat dia tu hikmat tak ada. Kalaulah manusia tu kita tak boleh nak terima dengan akal. Pak Allah subhanahu wa ta'ala. Akal kita mana nak boleh terima? Ambil Nabi Muhammad boleh dengan akal. Ambil Abu Jahal boleh syurga. Akal mana kita nak boleh terima? Akal tak seolah kata tak ada akal nak kira lagu tu. Nampak tu tak? Sebab tu apabila kita halih kacing hak syarak, jadi gini. Sebab tu puak orang yang kata faham Jabariyah ni tak kena. Tak kena. Sungguh kita kena maksud kata zalim ni
letakkan satu perkara tak kena pada tepat. Baik, Tuhan buat tak? Pada akal, pada syarak, benar hak tak kena tadi itu, Tuhan buat berlaku dah zalim? Tak, Tuhan tak berlaku zalim. Tuhan tak buat benda zalim. Apa Tuhan tak buat benda zalim? Sebab Tuhan tu kuasa tak nak buat benda zalim? Kuasa. Akan tetapi Tuhan memperharakan zalim itu di atas diri dia. Tuhan tak buat. Tuhan janji kata Tuhan tak buat zalim. Sebab tu Tuhan kata, "Wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma wala hadma." Siapa-siapa yang buat amal daripada amalan yang soleh, sedangkan dia tu sebagai orang beriman, maka tak usah takut zalim dan tak usah takut kata amalan dia tu nak hilang, nak gaib, tak ada. Tu dia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu gapo? Adil buat kerja ni. Kalau gitu, pada akal, pada syarak, zalim mana-mana? Makna kata letakkan satu perkara tak kena dah tepat. Kalau kita akal kita tak boleh nak terima kata ambil Nabi Muhammad masuk neraka, ambil iblis masuknya syurga, tak boleh nak terima pada akal, pada syarak, dua-dua tak boleh nak terima belaka. Sebab apa? Silap dalam masalah beri pengertian takrif. Tu dah. Tu dia. Dengan itu ahli sunnah tak usah faham supaya Jabariyah zalim. Kalau kita faham lagu ni berzalim. Cuba kita kira khayal tengok. Ambil Jibril malaikat 10. Malaikat tu 10, Jibril, Mikail hingga 10, para nabi semua kira dengan otak saja dia kata. Kira dengan otak saja, tapi kalau kita tilik balik syarak tak boleh. Ada otak pun tak boleh juga. Buat apa? Gapo otak mana nak telitah masalah lah tu? Nah, otak mana nak telitah lagu tu? Otak mana nak pergi nampak lagu tu? Sebab apa? Sebab Tuhan ni bernama Hakim, dia buat satu perkara itu ada hikmat dia, bijaksana dia. Tu dia. Bukan makna kata Tuhan buat gapo ni Tuhan tak bijaksana, tak, Tuhan bijaksana. Wa kana Allahu aliman hakima. Hakim mana? Buat tu betul molek, tak boleh nak iktiraf dah. Tak boleh nak pergi orang panggil kata pergi kritik dah, pergi tik dah. Tak dah. Sudah dah kalau Tuhan buat. Tu dia. Baik. Itu makna kana? Itu makna zalim di sisi Al-Jabariyah. Al-Jabariyah. Ni panggil pendapat yang batil. Pendapat apa? Pendapat yang batil. Sebab itulah kita tak boleh nak pakai ini pendapat. Ada pun ahli sunnah wal jamaah sebagaimana kita royak tadi itu, iaitu zalim meletakkan satu perkara tak betul pada tempat dia. Tu. Tu. Baik. Tu nah. Sebab tu zalim, kalau kita nak buat kesimpulan di sini, di sisi Jabariyah, seolah kata tak ada. Tak zalim. Allah Ta'ala tak ada takdir dia mula lagi. Tak ada takdir mula lagi zalim tadi itu. Bahkan zalim tadi itu tak ada mula lagi. Tak ada mula lagi. Apa tak ada mula? Sebab semua perkara ini ni hak Tuhan belaka. Tuhan nak buat lagu mana zalim ke apa? Tak, bukan makna tu. Nah, sebab Tuhan ni ia bijaksana, ia tak buat sama sekali perkara yang manusia nak tengok kata kalau Tuhan lagu ni tak sepatut jadi Tuhan. Tak, Tuhan tak buat lah tu. Kalau pergi hajar orang bukan Islam, ambil orang molek masuk dalam azab, ambil hak orang tak molek masuk dalam hak, masuk dalam seksa, masuk di dalam nikmat. Orang Islam, orang bukan Islam pun tak terima je kata orang Islam. Tu dia. Sebab tu unsur cara kita nak faham masalah ni tepat nak berjaya diri kita dan tepat nak jadi orang Islam tu orang terima banyak. Orang nampak tak agama Islam ni agama yang molek, dia kena Islam hak bersih sungguh. Islam hak sunni sungguh, hak sunnah sungguh. Kalau Islam Jabariyah pun tak jadi, Islam Qadariyah pun tak jadi, ya tak sih. Nak Islam hak sunnah, ahli sunnati wal jamaah, hak duduk di atas mazhab hak salaf. Lagu ni cara faham dia. Itu dah. Tu dia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman lagi di dalam Al-Quranul Karim. Qala Allah Jalla wa Ala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Bukankah tu dia. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kejadian yang nak buat tadi tu. Kejadian. Dan orang panggil kata gawas
Semua itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi yang menguruskan segala-gala alam. Makna kata makhluk itu bagi Allah Subhanahu wa taala al-amru izinnya suruh daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Tu dia. Makna kata gapo nak royak we tahu di sini? Nak royak kata semua itu duk di tangan Allah Subhanahu wa taala belaka. Duk di tangan Allah Subhanahu wa taala belaka. Duk di tangan. Milik bagi Tuhan kita belaka. Tak ada milik bagi makhluk. Hak daripada tak ada kepada ada ni, tak ada. Mereka milik bagi Allah Subhanahu wa taala hanya juga. Thumma kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Satu kumpulan Allah taala hidayah dengan sebab dia nak lagu tu. Satu kumpulan Allah Subhanahu wa taala tetap dia duduk di atas kesesatan, dalam kesesatan dengan sebab dia itu nak juga. Mu cari sebab gitu aku nak lagu tu. Wa qala subhanahu wa ta'ala ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan dapat bahagian mereka daripada kitab amal mereka. Makna kan? Makna kata dia tadi itu akan dapat apa hak yang dia buat molek, apa hak dia buat tak molek akan dapat belaka. Akan dapat belaka. Tak ada kata dia itu tu apa yang kata nak terlepas daripada tu. Baik. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, syahidnya bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dua kumpulan. Satu kumpulan Allah Subhanahu wa taala hidayah, satu kumpulan Allah Subhanahu wa taala menyesat. Kalau gitu, yang sebagai tuai hidayah Allah, sebagai tuai yang nak menyesat Allah. Akan tetapi Tuhan hidayah dengan sebab ada sebab. Perbuatan yang ada hikmat ada sebab di hamba. Allah Subhanahu wa taala yang menyesat ada hikmat di diri hamba tu, ada sebab. Tuhan tak berlakukan satu perkara malaikat dengan sebab. Tu dia. Kita lagu mana kita nak pilih? Kita lagu mana? Masalah rajin dengan malah. Rajin dengan malah. Tak nak nampak mudah-mudah. Nak berjaya, Tuhan wi ilmu kita. Kata kalau mu nak jaya, mu kena rajin. Kalau mu tak saya jaya, mu malah pun tak apa. Kama dia, manusia nak pilih tadi, serah atas dia. Serah di atas tuai tadi tu. Serah di atas dia. Dia usaha, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala, nak buatnya benda hak balik rajin, nak usaha. Ikutlah masalah menega, masalah mengaji, masalah gapo perkata gila, dia akan dapat kejayaan. Orang yang malah, dia tak ambil dengan sebab. Tu hewi, mu nak lagu ni, ikut mu. Semua tu duk di atas kita mengambil sebab. Tuhan buat ada hikmat. Dan dialah yang menghidayah, dialah yang menyesat. Tu tak? Sebagai tuai. Sebagai tuai. Malak tu dah, walillahil mathalul a'la. Kita sebagai guru, orang nak uwi markah kepada anak murid kita. Markah dia ni terserah. Sekolah itu, madrasah itu kepada kita. Kita sebagai guru duk mengajarkan dia. Nak bubuh banyak mana? Di atas PA perangai dia. Di atas jawab PA dia. Semua tadi itu, dia kena mengambilkan asbab. Sebab apa dia boleh markah tinggi? Sebab dia duk baca, duk gitu, duk gini. Sebab apa dia boleh periksa jatuh? Sebab gitu, sebab gini. Apa yang kata? Tepat dia. Tu orang panggil balik hamba sama hamba ni. Bagi Allah Subhanahu wa taala tak kena banding gitu. Tetapi kita nak mendekatkan pahaman kita dengan benda tadi itu supaya nakwi kita tu jelas. Supaya nakwi kita itu jadi jelas, jadi nyata molek. Supaya kita tu tak terjuluh di dalam orang panggil kegelapan, cara-cara mikir, sakut paut dengan pegangan kita ini, yang Islam kita itu minta kepada kita dan suruhnya kita jauh diri daripadanya. Maka pada perjumpaan sekali ni, insya-Allah Subhanahu wa taala kita berhenti dulu. Lagi akan kita nak baca di atas puak-puak kita semua ni akan dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang
tentang manusia kita ni, lagu manakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tulis macam mana? Tulis tu tulis buat apa? Kenapa boleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tulis? Tuhan tulis di atas kejahilan ke? Kalau Tuhan tulis di atas ilmu ke? Bagaimana kita boleh mari di dunia ni? Bagaimana kita hendak jaga tu? Lagi akan datang. Orang panggil kata, lapis qada tu di dalam Islam kita ni, hak ulama kita dah tahu kita nampak yang faham daripada Al-Quran, yang faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar inilah dulu, as'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma dzakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar ala wajhi alladhi yurdika 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.